Oke, selamat pagi ya. Jadi kita sudah habis topik 6 dari 6,1a sampai 6,2d dalam video yang lepas. Jadi hari ini kita tengok practice comprehensive. Jadi kita cikgu bincang satu demi satu untuk kamu. Jadi soalan 1, tulis kertas sama yang sepadan dan lakaran rantau yang diberi. Jadi ada 8 lakaran rantau yang diberi dan persamaan banyak berapa? 20%. Jadi mana satu boleh sepadan dengan 8 rantau yang beroleh ini. Dan sebelum kita sambung, ayo tengok terlalu banyak mungkin kamu rasa susah sikit. Jadi ada yang kita kena buat ubah sikit ya. Jadi sebelum ini kita impas kembali ya. Ingat, kalau simbol kertas samaan, pakai ini ya, lebih besar atau bersama dengan atau kurang atau bersama dengan. Ingat mesti guna garis penuh. Sebaliknya kalau kamu tengok simbol kertas sama ini lebih ataupun kurang, jadi kamu kena guna garis putus. Boleh? Jadi seterusnya kamu tengok ini ya, Y. Rumus persamaan Y sama dengan MS tambah C. Kita tengok M ini ya, ini ialah merujuk kepada keturunan, C ini merujuk kepada pindasan Y. Harap kamu masih ingat. Jadi kalau keturunan ini positif, kalau M ialah positif, maksudnya macam mana graf dia, macam ini ya. Sama ada garis penuh ataupun garis putus-putus. Dia memang sengit macam inilah, boleh. Sebaliknya kalau keturunan kamu ialah negatif, nilai negatif, ya macam mana keturunan dia mesti macam ini ya. Sama ada garis putus-putus ataupun garis penuh. Maksudnya dia mesti condong arah ini ya. Boleh faham? Jadi semua ini dia berhubungan supaya itu nanti kamu kena tengok teliti. Mana satu rantau yang beroleh kamu kena pilih. Kalau lebih besar, sama ada lebih besar sama dengan ataupun lebih besar. Maksudnya kamu mesti pilih mana? Kalau garis ini di sini ya. Lebih besar ataupun lebih ini. Tak kisah garis putus-putus ataupun garis penuh, memang pilih arah atas. Kalau contoh macam ini pun sama, mesti pilih atas. Kalau garis putus-putus pun sama, mesti pilih atas. Sebaliknya kalau kurang ataupun sama dengan ataupun simbol kurang, jadi mana kamu kena pilih? Kalau garis penuh dan garis putus-putus mesti pilih bawah lah. Biasanya kalau kurang. Kalau contoh macam ini pun sama, mesti pilih bawah. Supaya tengok dia semua berhubungan. Jadi kita tengok satu demi satu. Ada yang bersama mungkin kita kena ubah sikit lah. Pertama kita tengok ini ya, Y lebih besar. Pertama kita tengok ini lebih senang supaya kita boleh buang yang tak mungkin. Lebih besar. Lebih besar maksudnya tak, simbol lebih besar tak ada sama dengan, maksudnya dia mesti pakai apa? Garis putus-putus. Maksudnya garis penuh BC HE ini kena buang sudah. Jadi dia ada keturunan dia ialah berapa? Kalau kamu tengok Y sama negatif S negatif 3. Maksudnya keturunan M dia ialah berapa? Negatif 1. Kalau negatif 1 maksudnya garis dia mesti condong, betul? Garis dia tak mungkin lurus macam ini. Kalau lurus macam ini memang semua salah sebab dia ada keturunan negatif 1. Kalau lurus macam ini, maksudnya dia tak ada keturunan. Jadi pertama, garis penuh disqualify, jadi buang. Garis penuh disqualify sebab dia pakai simbol lebih besar, jadi garis penuh kamu sudah tahu buang. Ini tak mungkin. Pertama ada keturunan negatif 1, maksudnya yang lurus macam ini pun buang. Dia tinggal 3 jawapan, betul? Tinggal 3 jawapan, dan dia pakai lebih besar. Saya sudah cakap kalau dia pakai lebih besar, maksudnya rantau yang beroleh merujuk ke lebih atas, betul? Lebih atas. Lebih besar. Jadi yang merujuk lebih bawah. Ini merujuk lebih bawah. Di bawah graf dia maksudnya disqualify. Tinggal 2 jawapan lagi. 2 jawapan ini, you tengok keturunan dia berapa. Saya sudah cakap kalau keturunan negatif, macam mana graf dia, contoh macam ini, betul? Contoh macam ini. Jadi kamu tengok 2 jawapan ini.
contoh macam ini. Maksudnya jawapan yang memenuhi ialah G. Maksudnya jawapan ini ialah G. Boleh? Okey. Faham kan? Jadi seterusnya Y kurang daripada 4. Wah, ini senang lah. Sebab dia tak ada kecurangan, betul? Kalau ada kecurangan, maksudnya garis dia mesti contoh. Sama ada contoh macam ini ataupun singkat macam ini. Kalau tak ada kecurangan, maksudnya garis kamu lulus macam ini ataupun lulus macam ini. Okey? Terpulang kepada dia ialah Y ataupun S. Kalau S, maksudnya graf dia lurus macam ini. Kalau Y, maksudnya graf dia lurus macam ini. Ingat ini mesti hafal. Sangat senang, Y kurang daripada 4. Tak ada kecurangan. Jadi yang contoh itu semua disqualify. Ini disqualify yang contoh. Okey, disqualify. Jawapan tinggal berapa? 1, 2, 3. Betul? Tengok 5 soal disqualify. Lepas tu tengok simbol dia. Kurang. Tak ada sama dengan. Maksudnya apa yang dia pakai? Garis putus-putus. Maksudnya garis penuh, buang. Okey, garis putus-putus. Dia jawapan tinggal satu saja, D. Okey, jawapan D. Boleh faham macam ini ya? Jadi kamu buat macam ini ya. Okey, seterusnya. Okey, kita akan pergi ke soalan yang semakin susah. Y kurang daripada 4 negeri 1. Okey, kecurangan ikut S maksudnya kecurangan dia juga ialah negatif Okey. Kamu boleh buat ubah sesuai sikit lah. Okey. Kurang daripada 4 tolak S. Kalau kamu kurang jelas tengok macam ni, kamu boleh kecurangan pindah ke depan, pindah sampai pindah ke belakang. Maksudnya kecurangan dia ialah negatif 1. Boleh faham? Okey. Jadi kita tengok simbol kurang ataupun sama dengan. Maksudnya dia pakai apa? Garis penuh, betul? Kalau pakai garis penuh, maksudnya garis putus-putus disqualify. Kamu boleh buat macam ni. Garis putus-putus semua disqualify. Maksudnya tinggal yang 1, 2, 3, 4. Dan dia ada kecurangan negatif 1. Ada kecurangan, betul? Kecurangan maksudnya ada kecurangan maksudnya lulus macam ini, lulus macam pasti Y dan pasti S semua disqualify. Maksudnya lulus macam ini semua disqualify. Jawapan tinggal 2. Okey. Tinggal 2. Lepas tu dia pakai apa? Kurang. Ini kurang. Kurang maksudnya kalau kamu nak tengok kecurangan dia boleh ya. Kalau kecurangan dia negatif, maksudnya kecurangan negatif maksudnya macam mana? Graf dia contoh macam ini, betul? Kalau contoh macam ini, jadi maksudnya mana satu memenuhi? C. Ini tidak, okey? C. Kalau kamu nak tengok simbol kurang pun boleh ya. Kalau kamu tengok simbol kurang maksudnya graf di mana merujuk ke di bawah graf, betul? Kalau di bawah graf maksudnya C saja yang memenuhi. H ialah di atas graf. Jawapan tinggal C. Macam ini ya. Sebab itu kamu kena buat analisis satu demi satu. Okey, seterusnya ini S lebih besar dari 0. Tak ada kecurangan, tak ada M. Jadi yang contoh itu semua disqualify ya. Contoh ini semua disqualify. Tinggal yang lulus. Lepas itu dia pakai apa? Simbol lebih besar sama dengan. Ada sama dengan maksudnya garis penuh. Okey, jadi yang putus-putus ini disqualify. Okey, tinggal jawapan 2. Dan dia cakap S S maksudnya ikut S maksudnya ini ya macam ini. Okey. Ikut ini ya. S sama lebih besar 0 maksudnya jawapan ialah B. Ini ialah Y ya. Y ialah macam ini. Okey. Bukan maksudnya Y ialah pasti S bukan Okey. Kalau ini ialah graf. Ini pasti Y, ini pasti S. Kalau kita lukis pasti Y, pasti S, kita memang lukis macam ini. Pasti Y, pasti S lukis macam ini. Tapi apabila kita nak tengok koordinat koordinat contoh ini ya 5. Apakah garis ini kita tulis Y sama dengan 5. Dia menjadi lurus macam ini. Kalau kita nak tengok koordinat. Sama juga kalau ini 4 okey, kalau kita gariskan, jadi ini akan menjadi S sama dengan 4. Bukan Y sama 4 sebab dia melalui pasti S. Ini garis melalui pasti Y. Sebab itu walaupun dia macam pasti S tapi kita namakan Y sama dengan 5. Ini dia macam lulus dengan pasti Y tapi kita ambil jawapan S sama dengan 4. Sebab itu ini pun sama.
Dan S lebih besar, hanya sekarang simbol sama dengan tukar jadi kertas samaan. Sebenarnya maksudnya sama. Dan S lebih besar sama 0, jadi kita ambil garis ini ya. Sebab itu B. Bukan I ya. Boleh faham? Jadi ini sangat jelas tak perlu cikgu bincang. Okey, ini adalah I, betul? Seperti cikgu tadi saya cakap I. Okey, ada lebih besar sama dengan garis penuh lagi. Maksud ini memang disqualify, bukan garis putus-putus. Okey, jadi ini ialah S, ini ialah Y ya. Okey, koordinat. Untuk koordinat bukan pasti ya. Ini lebih susah sikit ya. Sebab itu kita kena ubah sesuai sikit. 1/2 Y tolak S lebih besar atau bersama dengan 4. Okey, kita pindah sikit, tukar macam format ini ya. Y sama dengan MS tambah C. Maksudnya tinggalkan Y sahaja. Jadi 1/2. Okey. Ini hanya cara untuk pelajar yang tidak dapat imaging. Kalau kamu dapat imaging, okey, lebih bagus lah. Pindah S negatif, pindah menjadi positif. Tambah 4. Lepas tu bagi 2, pindah menjadi tarak. Jadi 2S tambah 4. Ini sangat jelas lah. Jadi kamu boleh nampak dia ada kecurunan. Okey, kecurunan ialah positif 2. Okey. Kalau pelajar tak dapat imaging, jadi terpaksa kamu buat macam ini. Supaya kamu tahu kecurunan dia ialah positif ataupun negatif. Lebih senang kamu. Okey. Jadi simbol pertama kita tengok simbol lebih besar ataupun sama dengan penuh. Maksudnya garis penuh. Okey, cukup padangkan. Maksudnya garis putus-putus semua disqualify. Dan dia ada kecurunan. Kalau ada kecurunan memang yang lulus macam ini kita terus disqualify ya. Sebab dia ada kecurunan. Lepas tu garis putus-putus kita pun disqualify. Jawapan tinggal 2 ini saja, betul? Ya, apakah simbol dia? Ataupun kamu tengok kecurunan dia positif. Positif yang macam mana? Graf dia. Sini ya. Okey, sorry ya. Ikut ini ya. Macam ini ya. Contoh macam ini. Ya, maksudnya mana satu sesuai? Hash, betul? Jawapan tinggal hash. Ini yang rujuk rantau beroleh hash. Boleh? Okey, ini sangat senang. Y kurang ataupun sama dengan. Jadi sama juga. Tak ada sama dengan, cikgu baca salah. Maksudnya garis putus-putus. Betul? Jadi ini lulus memang disqualify sebab dia ada kecurunan. Kecurunan ialah 2, betul? Okey, disqualify. Jadi dia nak garis putus-putus, maksudnya garis penuh, disqualify sebab dia pakai kurang, tak ada sama dengan. Okey, garis penuh disqualify. Okey, jadi tinggal 3 jawapan. Jadi dia pakai kurang. Kurang maksudnya rujuk kepada rantau mana? Di bawah graf, betul? Di bawah graf, maksudnya di atas graf disqualify. Jadi jawapan tinggal mana? So, F. Sangat senang, maksudnya ini rujuk F. Boleh? Okey. Rasanya lepas bincang semua ini semua sudah itu Okey, jadi kita bincang lagi ya. Baris cikgu pilih yang susah sikit lah. Okey, ini boleh ya. 3Y tambah S. Okey, lebih besar daripada 4. Okey, jadi seperti yang tadi kita kena pindah sikit supaya kita lebih faham. Jadi tinggalkan Y sahaja. Jadi kita pindahkan positif jadi negatif. Tambah 4. Y sama negatif S/3 tambah 4. Okey, tak kisah barang nilai. Asalkan kita nampak dia positif ataupun negatif. Jadi maksudnya kecurunan dia berapa? Negatif 1/3. Okey, negatif maksudnya ada nilai kecurunan. Okey, kalau ada nilai kecurunan maksudnya yang lulus ini memang disqualify. Okey. Jadi dia pakai simbol apa? Oh, sorry ya. Lebih besar. Okey, tak ada sama dengan maksudnya garis putus-putus. Yang kita nak jadi maksudnya garis penuh kita disqualify. Jadi maksud jawapan tinggal ini. Lepas tu kita tengok simbol dia lebih besar. Lebih besar maksudnya di atas graf. Okey, di atas graf. Okey. Jadi mana satu yang ada di atas graf maksudnya di bawah graf disqualify. Ini di bawah graf. Jawapan tinggal ini kedua-dua di atas graf. Jadi barulah kita tengok kecurunan dia ialah positif ataupun negatif. Sebab itu kalau kamu tak pintar, kalau kamu asyik tengok ini ya. Sebab kecurunan lekat dengan simbol S, betul?
Kalau kamu tak pindah dia, kamu ingat dia positif, memang jawapan salah. Sebab itu kamu kena pindah macam jadi bentuk ini ya. Y sama dengan MS tambah C. Ini barulah format yang betul. Jadi kecuali yang negatif, kalau kecuali negatif macam mana graf dia, contoh macam ini, betul? Contoh macam ini. Jadi maksudnya ini kita tak nak. Jawapan tinggal G. Boleh? Ini pun sama. Y kamu boleh pindah sini, S kamu boleh pindah sini. Ini adalah apa? Ini Y kan? Y memang macam ini, jadi B ya. Okey, bukan B. Y kurang daripada negatif 1. Oh, simbol ni. Ini ya. Okey, D. Sorry ya. Jadi yang lain kamu boleh cari sendiri. Saya rasa yang lain hampir sama. Okey. Jadi kita tengok soalan yang seterusnya. Soalan 2. Kalau ada masalah, tolong inform cikgu. Okey. Ataupun boleh komen di bawah YouTube. Okey. Mana satu graf kamu tak pasti masuk jawapan buku tes peragam pun ada, kamu boleh rujuk pas makan. Okey, jadi kita tengok soalan 2. Soalan 2 ini cikgu kena lukis lukis kertas graf. Okey, kamu bagi cikgu sikit masa. Okey, untuk cima masa jadi cikgu sendiri soal lukis Jadi soalan dalam kertas graf. Okey, 2B ABC ya. Jadi macam mana cikgu lukis kertas? Kalau kamu ada buku peta, jadi kamu boleh lukis dalam buku peta sama juga. Jadi kalau dalam buku peta kamu, satu peta mewakili satu unit lah. Tapi oleh sebab cikgu tak ada buku peta, jadi cikgu pakai kertas graf, jadi sama juga. Tapi dalam kertas graf, 5 peta kecil ini 5 peta kecil ini mewakili satu unit. Boleh? 5 peta kecil ini mewakili satu unit. Sebab itu tengok 6, 5 peta ini 5, ini 4. Ini 3, ini 2, ini 1, ini 0. Boleh faham? Jadi 5 peta kecil mewakili satu unit. Okey. Jadi boleh lukis ikut soalan lukis. Jadi kita tengok soalan Okey, 2Y. 2Y kurang atau bersama dengan 3S. Ini, perhatikan ini. Ini dia sudah tolong kamu lukis. Ada nampak? Hanya simpel kertas samaan menjadi sama dengan. Tapi dia sudah tolong kamu lukis. Kalau yang sudah tolong kamu lukis, kamu tak perlu tengok. Okey, kamu padam saja, tak perlu tengok. Kamu yang nak tengok ialah yang belum tolong kamu lukis punya. Iaitu ini ya. S kurang daripada 4. Y lebih besar daripada 0. Ini, 2 ini belum tolong kamu lukis. Jadi kita tengok senang dulu. Ini lebih senang. Jadi apabila kita lukis ingat simbol kertas samaan kita kena tukar jadi sama dengan. Maksudnya apa yang kita nak lukis ialah Y sama dengan 0. Dengan satu lagi ialah S sama dengan 4. Maksudnya 2 ini yang kita nak lukis. Boleh faham? Jadi kita tengok ini. Y sama dengan 0. Maksudnya ingat tadi kita tengok ini. Y sama dengan 0 ialah kita rujuk gambar aja I. Ada nampak? I ya. Maksudnya sebab itu ini sangat penting. Okey, kamu mesti pandai buat semua. Okey, saya sudah cakap kalau ikut koordinat. Bukan tengok pasti kita tengok koordinat. Y mesti garis macam ini ya. S mesti garis macam ini. Kalau kita tengok koordinat. Bukan pasti ya. Okey, masih ingat? Kalau pasti, Y memang lukis macam ini, S mesti lukis macam ini. Tapi kalau ikut koordinat Y, koordinat Y mesti ikut garis macam pasti S. Dan kalau koordinat S, mesti ikut garis macam pasti Y. Boleh faham? Ya, maksudnya, kalau kita nak lukis Y sama dengan 0, maksudnya kita lukis di sini ya, sini. Garis ini merujuk Y sama dengan 0 oleh sebab. Okey, oleh sebab dia sudah ada garis. Jadi kalau kamu nak lukis, tak ada lukis pun boleh. Sebab dia sudah ada garis. Okey, kalau kamu nak lukis garis putus-putus pun tidak dapat. Okey, tapi ini memang garis penuh lah. Okey, sebab dia ada garis. Kamu imagine sini ada garis. Jadi ini ialah Y sama dengan 0. Boleh, garis ini ya. Jadi seterusnya. Ini sudah lukis, jadi tak perlu tengok. Ini Y sama dengan 4. Okey, sorry ya. Cikgu cakap salah. S sama dengan 4. Jadi S, cikgu cakap kalau ikut koordinat, ikut garis ini. Jadi mana S sama 4? Sini ya. S sama 4. Jadi bukan lukis macam ini ya. Lukis garis macam ini. You tengok simbol dia. Garis putus-putus. Sebab dia kurang, tak ada sama dengan. Jadi S sama 4. Kamu kembali letak di 4. Jadi lukis garis putus-putus. Jangan lukis garis penuh. Sebab itu garis itu sangat penting. Garis putus-putus. Jadi ini ialah S sama dengan 4. Boleh? Okey, jadi kita baru tengok simbol kertas samaan. Okey, simbol kertas samaan. 2Y kurang daripada 3S. 2Y kurang daripada 3S. Maksudnya rujuk rantau ini, betul?
betul? Lucu rantau ini. Oke, lepas itu S kurang daripada 4. S kurang maksudnya di sebelah kiri ya, bukan di sebelah kanan. Oke, di sebelah kiri. Kurang maksudnya kawasan sini ya. Betul? Kawasan istiku pakai ringan sikit sebab nanti susah nak padang tapi kamu imagine lah, okey. Maksudnya S kurang daripada 4. Maksudnya semua ini ya, semua ruang di sini. Okey. Lepas itu Y lebih besar daripada 0. Y lebih besar maksudnya di bahagian atas, bawah ialah kurang, atas ialah lebih. S pun sama, kurang ialah di sebelah kiri, lebih ialah di sebelah kanan. Maksudnya bahagian atas ini ya. Ada nampak mereka di mana ketiga-tiga bersilang bahagian sini, betul? Bahagian segitiga ini yang bersilang. Jadi kamu boleh buat lolekan bahagian ini. Ya, mereka bersilang. Okey, lolek lah. Jadi yang tadi kamu lolek yang lebih itu walaupun ringan lukis tapi kena padang. Supaya cikgu pemeriksa tidak semak salah. Okey, walaupun kamu lukis ringan sahaja. Tapi kena padang bersih juga. Okey, yang tidak lah, yang kamu lukis ringan tak apalah. Sebab memang tidak rantau itu. Boleh faham? Okey. Jadi seterusnya kita tengok B. B sama juga ada 3 persamaan. Ini Y tolak S sama 4 masa lucu ini ya. Ini dia sudah tolong kamu lukis. Jadi tak perlu tengok. Jadi yang nak kamu tengok ialah ini ya. Y sama dengan 4. Tukar kertas sama jadi sama dengan. Satu ialah S sama dengan negatif 4. Maksudnya dua garis ini yang kamu kena lukis. Yang pertama kita lukis ini. Y sama 4. Tengok simbol kertas samaan. Kurang maksudnya guna garis putus-putus. Betul? Y ya. Lukis macam ini ya. Jadi Y, cari Y di sini, jadi lukis macam ini, jadi guna garis putus-putus. Lepas ingat, peringatan lepas kamu lukis garis, jadi tulis persamaan juga lah. Okey, tulis persamaan juga. Ini ya, mesti tulis. Seterusnya S sama dengan negatif 4, dia pakai simbol lebih besar, maksudnya garis putus-putus juga. Negatif 4 sini ya, bukan di depan Sama juga selepas kamu lukis, tulis persamaan juga. Jadi S sama dengan negatif 4. Tulis persamaan juga. Jadi kita tengok mana tempat dia bersilang. Okey. Lebih besar, okey, lebih besar. Jadi okey, lucu mana? Kalau lebih besar lucu di atas graf, betul? Maksudnya bahagian sini ya. Bahagian sini. Okey, atas Lepas tu kurang maksudnya tadi saya cakap kurang maksudnya rujuk kepada di bawah graf, maksudnya bahagian sini. Betul? Lepas tu lebih besar sama juga tadi saya cakap kalau S kali S, kalau kurang di sebelah kiri, kalau lebih ialah di sebelah kanan. Ada nampak di mana kawasan ada 3 mereka bertitik kawasan segitiga ini, betul? Jadi kamu boleh hitamkan lebih kuat sikit. Maksudnya kawasan inilah. Okey. Jadi yang tadi yang conteng-conteng itu yang tidak berkaitan, walaupun kamu lukis ringan tapi kena padang mesti padang besar sikit. Okey, boleh lukis semula, tak jadi masalah. Kalau terbadang garis yang penting, boleh lukis semula. Sebab itu kalau kamu ada yang pelajar pandai imaging kalau dapat imaging lagi bagus Okey, padang besar sikit Terutama yang lebih itu jangan bagi dia lebih okey, sebab takut akan tolak maka Kalau terlukis lebih mesti padang besar Ini pun sama, ada sikit. Jadi yang terbadang garis itu kamu boleh lukis semula lah. Okey, tak jadi masalah. Tapi apabila lukis semula jangan lukis salah. Bagi garis penuh dengan garis putus-putus. Jangan lukis salah. Okey, ini jawapan dia lah. Okey, boleh faham? Soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, dia ada 2 garis suatu tolong kamu lukis Jadi Y sama dengan negatif S ini dia suatu tolong kamu lukis. Saya tak perlu tengok. Satu lagi ialah S tolak 4. Okey, ini dia pun suatu tolong kamu lukis, tak perlu tengok. Jadi yang kamu nak tengok ialah 2 garis ini ya. Satu ialah cikgu tulis ini Y sama dengan 2. Satu lagi ialah Y sama dengan 0. Maksudnya 2 garis. Ini lebih senang sebab ini lucu garis ini, betul? Y sama 0. Jadi kamu boleh tulis
Y sama 0 tulis di sini. Oke, rujuk garis ini. Lepas satu garis adalah Y sama dengan 2. Jadi Y sama dengan 2 di sini. Ingat garis putus-putus betul? Sorry, bukan garis penuh oke, kurang ataupun sama dengan, oke. Okay, maksudnya garis penuh, bukan putus-putus cikgu tadi cakap salah. Oke, ini tadi cikgu lukis tak cukup panjang, jadi terpaksa cikgu panjangkan garis dia supaya mereka boleh bersilang, oke. Nah, bersilang maksudnya ini rujuk kepada Y sama dengan S tolak 4 garis yang contoh ini, dan ini rujuk kepada Y sama dengan 2 garis ini. Boleh? Jadi ada 4 persamaan. Ini yang susah ialah dia ada 4 persamaan. Okey, jadi kita tengok satu demi satu. Ini lebih besar, Y lebih besar, maksudnya rujuk di atas graf maksudnya lebih besar. Rujuk ini Boleh? Dan Y lebih besar juga, rujuk di atas graf ini maksudnya ini. Betul? Lepas tu Y lebih besar daripada 0, Y lebih besar 0 maksudnya rujuk di atas graf ini. Boleh? Lepas itu Y lebih besar daripada 2. Okey. Sorry Y kurang kurang daripada 2 maksudnya rujuk di bawah graf, maksudnya sama dengan ini. Ada nampak di mana ada 4 garis yang bersilang? Sangat jelas bahagian ini, betul? Segi 4 ini segi 4 ini ini tak ada, jangan salah sebab dia mesti Y lebih besar daripada 0, maksudnya okey, ini sahaja. Sisi 4 ini sahaja, maksudnya terlebih lukis ini mesti padang. Sebab itu itu imagination sebenarnya sangat-sangat penting. Kalau kamu dapat imagine, sebenarnya langkah ini kamu boleh skip okey, tak perlu lukis macam ini Ini tak ada ini. Okey. 2. Okey. Yang terlebih lukis ini semua kena padang Okey, boleh lukis semula. Ini ada, okey. Cukup sebab ini dia ada terlebih, jadi cukup terpaksa kena padang ini. Jadi nolak ini ada, ini ada. Okey, sudah lengkap. Ada nampak? Nah, sudah lengkap maksudnya ini terlebih cikgu kena padang lagi. Okey. Ini ada, kawasan ini semua ada. Maksudnya sisi 4 ini Okey, sisi 4 ini. Okey. Okey, ada nampak kawasan yang beroleh ialah sisi 4 ini Jadi yang terlebih lukis itu ingat mesti padan besar sikit Okey, jadi jawapan ini saja. Jadi kali ini kita tengok 2 soalan lagi, 2 soalan saja untuk praktis komprehensi. Jadi soalan lain kita akan jumpa pada video yang seterusnya. Okey, jadi sampai sini saja. Okey, thank you kelas.